Alia Farha ke, Ahmad ke? Aku try rakam tapi rumah aku bising sikit. So macam takut tak dengar sangat. Okey je. Sekejap aku nak tak Ahmad lah juga. Tengah buat kerja dah saya tu. Okey, tak apa. Okey, kita mulakan lah. Sekejap Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So biasa kita akan start dulu dengan kelas Nahu sikit sebelum kita go through legal text. Legal text macam Ustaz beritahu dia akan masuk sampai surat 233 kan. Tu macam InsyaAllah kita akan cover sikit malam ni. Tapi ada lebihan yang maybe aku tak sempat nak cover lah. Tapi lebihan tu sikit je. Tengoklah nanti kalau sempat kita cover. Okay. Okay. Previously kelas Nahu kita dah sampai kepada tajuk maf'ul mutlak. Okay. So hari ni kita akan masuk tajuk istisna. Tapi istisna ni aku akan explain secara general saja sebabnya nak explain istisna ni panjang tau. Dia akan mengambil masa yang lama, tapi aku akan explain the general rule of istisna. Okay, apa tu istisna? Istisna tu adalah pengecualian. Bila kita cakap tentang pengecualian, basically kena ada word kecuali lah. So apa dia word kecuali tu? Itu kita panggil dia adat ataupun harfi al-istisna. Okay, apa dia adat al-istisna? Ni. Semua jelas kan suara? Boleh dengar kan? Dengar. Okay. Thank you. Okay, so apa dia adat al-istisna? Kita ada ni illa, ada, khala, khasya, ghaira, siwa. Itu semua adalah istisna. Contoh kalau kita baca kitab, kita jumpa illa, kita jumpa ma'ada, kita jumpa ma'khala. Itu semua adalah menunjukkan itu adalah istisna. Sekiranya dia adalah istisna, perkataan selepas tu kita panggil mustasna, benda yang terkecuali. Kenapa kita penting nak tahu istisna ni? Sebabnya dia berkaitan dengan hukum yang selepas tu. Macam mustasna dia, macam ni kita nak i'rab mustasna tu, kita kena tahulah dia istisna ke tak, dan kita kena tahulah ada istisna kategori apa. Sebabnya cara nak i'rab dia berbeza mengikut kategori istisna tu sendiri. Dia ada istisna bi illa, dia ada istisna bi ghairi, istisna bi ada. Macam tu. Dia ada 3 kategori istisna. Tetapi semua ini menunjukkan istisna, pengecualian. Itu ni panjang, tapi the simplest one kat sini. Okay. Secara amnya istisna ni dia boleh terbagi kepada 2 kategori. Satu, istisna yang akan membawa hukum mustasna yang berada selepasnya menjadi mansub. Maksudnya mustasna ataupun perkataan yang datang selepas tu, apa yang dikecualikan itu akan dikategorikan dan akan membawa hukum mansub. Mansub maksudnya bil fathah. Okey. Yang kedua, majrur. Istisna kategori kedua, istisna yang boleh membawa hukum mustasna majrur. Okey. Dan saya nak tegaskan kat sini sebabnya istisna ni hanyalah general rule saja. Ini hanyalah general rule saja. Tak semestinya istisna yang mansub ni at all circumstances dia mansub. Dia ada certain exceptional circumstances yang dia boleh jadi kategori marfu', dia boleh jadi majrur. Tengok ni. Tapi secara generalnya, perkataan yang datang selepas perkataan illa,
ada, khola, khosya akan menjadi majrur. Akan menjadi mansub, sorry. Kita tengok contohnya. Contoh ayat. Fahima at-tullabu al-qa'idata sorry. Ni ghaira. Okay, ni illa. Sorry. Okay, in sarafa ad-duyufu illa daifan. Telah pergi pada tetamu kecuali seorang tetamu. Seorang tetamu itu akan menjadi hukum mansub. So, cara kita nak i'rab dia adalah mustasna mansub bil fathah. Tetapi, kalau kita perhatikan kat sini, tak semestinya semua at all circumstances dia akan menjadi hukum mansub. Sebabnya, ada certain circumstances dia akan jadi hukum marfu', dia akan jadi hukum majrur. Macam mana? Contoh dia akan tambah ma kat depan. Bila dia tambah ma kat depan, dia boleh dia boleh juga berhukum marfu'. Okay. Dan dia boleh juga berhukum mansub. Okay. Kat sini kalau dia tambah kat sini, kalau ada ma kat depan tetapi ayat tu adalah dia tidak menyebut mustasna minhu. Mustasna minhu tu maksudnya benda sebelum pengecualian. Okay, kita kena tahu dalam istisna dia ada mustasna dengan mustasna minhu. Mustasna adalah mustasna adalah perkataan yang menunjukkan apa yang dikecualikan. Contohnya ayat ni kan. Daifan adalah mustasna. Mustasna minhu dia apa? Ad-duyuf. So sekiranya ayat itu tidak menunjukkan mustasna minhu dan dia ada adat nafi, dia boleh jadi, dan dia ada huruf jar tertiba kat sini, dia boleh jadi hukum majrur. Tetapi as I said, the general rule dia adalah mansub. Okay. Sebab apa? Sebab dia ada kategori mustasna mansub pada asalnya. Fil asli dia adalah dia adalah berhukum mansub lah. Okay. So, yang kedua dia adalah majrur. Hukum dia majrur. Majrur ni maksudnya dia apa? Dia akan i'rab sebagai mudhafun ilaih. Dia akan mengambil hukum tu. Maksudnya, kalau okay, kita tengok contoh. Okay, kat sini. Okay, fahimatul-labu al-qa'idata ghayra ahmadi. Ghayra tu adalah mustasna mansub bil fathah. Dia ghayra isaf tu dah jadi mustasna walaupun dia adalah huruf istisna. Dia akan mengambil hukum mudhafun ilaih. Selepas ghayra tu dia akan jadi mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Okey, sebab itulah hukum dia majrur. Okey, itu adalah istisna. Okey, ni contoh je. Okey, yang kita pergi tajuk seterusnya adalah tajuk munada. Okay, apa itu munada? Munada, dia asal perkataan dia nadia. Nadia tu maksudnya panggilan. Maksudnya dia menyeru. Okay, munada adalah orang yang dipanggil. Contohnya, ya ustaz. So, ustaz tu adalah munada. Okay, so munada ni adalah yang datang selepas adatun nida. Okay. Apa dia adatun nida tu? Macam ni lah adatun nida dia. Ya, ayah, hayya, ay, hamzah, dan sebagainya. Okey. Secara amnya, bila aku sebut secara amnya, maksudnya dia adalah general rule. Dia boleh berubah mengikut circumstances lah. Tapi as far as general rule is concerned, dia ada dua jenis munada. Yang pertama adalah munada mu'rab. Munada mu'rab ni, dia akan berhukum mansub. Maksudnya cara kita nak i'rab dia adalah munada mansub bil fathah contohnya. Okey. Yang kedua, kategori yang kedua adalah munada mabni. Okey, munada mabni kita kena perhatikan apa kategori munada yang boleh jadi mabni.
Dia ada dua je kategori munada yang boleh jadi mabni, iaitu nakirah maksudah dan alamul mufrad. Manakala kalau munada yang mu'rab yang berhukum mansub, dia ada tiga kategori, mudhaf, syabihun bi mudhaf, nakirah ghairu maksudah. Okay, so apa dia maksud semua ni? Apa dia nakirah maksudah? Apa dia nakirah ghairu maksudah? Okay, so kita tengoklah. Okay, yang pertama, okay, kan kita dah cakap dia ada dua kategori kan. Satu munada mu'rab, satu lagi munada mabni. Okay, so kita pergi one by one. Satu kategori munada mu'rab. Maksudnya mu'rab, dia boleh di-i'rabkan. Okay, dan dia boleh di-i'rabkan maksudnya mana tu hukum dia? Dia akan hukum mansub. Okay, di bawah hukum munada mu'rab ni, dia ada tiga lagi subkategori. Iaitu yang pertama munada mudhaf. Maksudnya orang yang dipanggil itu adalah mudhaf-mudhafun ilaih. Okay, so contohnya kan, ya ahlal kitab. Kita tak sebut ya ahlul kitab. Dia ya ahlal kitab. Macam tu. Sebabnya dia adalah munada dan munada itu adalah mudhafun ilaih. Contohnya kalau muallimul kan, muallimul madrasah. Itu adalah mudhafun ilaih. Muallimu tu adalah mudhaf, al-madrasah adalah mudhafun ilaih. Apabila kita panggil ya kat depan tu, dia akan jadi ya muallimal madrasah. Itu pentingnya kita tahu nahu, sebabnya bila kita tahu nahu, kita tahu baris. Okay. So munada syabihun bil mudhaf. Syabih, apa syabih? Syabih maksudnya hampir-hampir. Hampir-hampir macam mudhaf, tapi dia bukan mudhaf ilaih, dia macam je. Okay. Contoh. Ni. Ya kariman khalquhu. Sorry. So, kat sini dia ada dua kalimah. Dia macam mudhaf ilaih, tapi dia bukan mudhaf ilaih, sebabnya dia dalam satu ayat yang lengkap lah. Okay, contohnya apa maksud ya kariman khalquhu ni? Maksudnya wahai orang yang mulia akhlaknya. Macam tu. Okay, so kat sini kariman tu dia akan jadi munada mansub bil fathah zahirah. Fathah zahirah tu maksudnya dia nampak. Dia ada fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah tu selalunya dia akan datang sekiranya fi'il tu ada huruf illah. Tu kita akan belajar dalam tajuk mu'rab nanti. Okay, munada nakirah ghairu maksudah. Dia ada nakirah maksudah dan nakirah ghairu maksudah. So apa dia nakirah tu? Ni benda basic lah sebenarnya. Kita dah belajar. Kan kita ada makrifah. Noun ni ada dua. Satu ada makrifah, satu ada nakirah. Makrifah adalah benda yang dah definite. Maksudnya selalunya orang nak identify dia selalunya ada alif lam. Al-muallim. Itu adalah makrifah. Kalau nakirah maksudnya indefinite. Maksudnya kalau orang nak identify selalunya tak ada alif lam lah. Okay, maksudnya dia lebih general. Contohnya muallim. Guru. Al-muallim tu maksudnya kita dah tahu dah siapa guru tu. Seorang guru. Macam tu. Okay. Nakirah ghairu maksudah. Ghairu maksudnya tidak dimaksudkan. Maksudnya benda tu adalah general, tak point out kepada sesiapa pun, dan tidak maksudnya dia ada general, tidak dimaksudkan kepada sesiapa pun. Dia ada benda yang general tetapi dimaksudkan bagi satu kategori ataupun satu kumpulan. Ini maksudnya dia general dan tidak dimaksudkan kepada mana-mana kumpulan. Contohnya ya rajulain khusakibati, contohnya. Maksudnya wahai lelaki-lelaki, tak kisah lelaki-lelaki mana. Macam tu. So dia akan jadi nakirah ghairu maksudah. Bila nakirah ghairu maksudah, dia akan jadi munada mu'rab. Bila munada mu'rab, dia akan berhukum mansub. Munada mansub bil fathah. Okay. So kita beralih. Tadi kategori pertama munada mansub. Kita akan beralih kepada munada mabni.
Okey. Munada mabni, dia akan jadi mabni bila dia ada dua kategori. Satu, al-alamul mufrad. Alamul mufrad ni maksud al-alam, kalau dalam nahwu, al-alam maksudnya nama orang. Al-alam nama orang. Maksudnya kalau nama kita pun nama ismun alam juga. Dia akan jadi nama orang. Al-alam mufrad maksudnya alam tu selalunya mufrad lah. Macam tu. Okey. Contoh kan, ya Nuh. Nuh tu adalah nama Nabi kan. Nabi adalah seorang insan. So dia akan jadi kategori alamul mufrad. Bila kategori alamul mufrad, dia tidak berbaris atas. Dia bukan mu'rab, dia bukan mansub. Dia tidak berbaris atas. Namun dia kena berbaris dhammah. Tetapi jangan kita keliru, walaupun dia berbaris dhammah, kita tak i'rab dia sebagai munada marfu' bi dhammah. Tak, sebabnya munada kategori mabni. Mabni maksudnya tidak termasuk mana-mana hukum dari segi nahwu. Maksudnya dia stand alone. Mabni ala apa? Mabni ala dhamm. Kalau mu'rab, dia boleh jadi marfu', dia boleh jadi mansub. Tapi kalau munada, dia selalunya mansub lah. Tetapi kalau dalam munada mabni, dia mabni tetapi mabni ala dhamm. Dia bukan marfu' bid dhammah. Dia mabni ala dhamm. Kadang-kadang orang tengok, kadang orang baca ya hakimu. Orang ingat marfu' bid dhammah. Tak, dia munada mabni ala dhamm. Okey. Yang kedua, nakirah maksudah. Nakirah maksudah adalah benda yang general tetapi dimaksudkan untuk satu kelas ataupun untuk satu kumpulan. Dia berbeza dengan nakirah ghairu maksudah. Contohnya kan, kalau nakirah ghairu maksudah, lelaki, tu nakirah ghairu maksudah. Tetapi kalau nakirah maksudah, nama pun dimaksudkan, dia akan macam lelaki di kelas ini, macam tu. Macam tu. Dia akan jadi maksudah. Dia general, tetapi general yang dah define. Macam tu. Kita tahulah itu adalah satu kumpulan. Tapi kumpulan tu still general juga. Kita tak tahulah siapa kan. Okay. So contohnya, ya naru, macam tu. Okay, dia akan dhammah tetapi mabni ala dhamm. Okay. Itu adalah munada. Okay. Bikul nak tanya, kalau yang Rasulullah tu, dia akan jadi yang apa tadi tu? Nombor satu, bawah. Yang alam dia akan jadi ni. Mudhaf lah. Munada mudhaf. So Rasulullah tu Maksudnya Rasulullah. kalau kita panggil ya Rasulullah, macam tu. Sebab aku sebelum ni memang aku rasa macam ya Rasulullah, tapi sebab ada orang kata dia boleh jadi ya Rasulullah, tak aku macam iya ke? tak tahulah, aku macam jadi confused. Sebab apa? Tapi Sebab salam ke? sebab alam tu maksudnya dia nama. Nama Kalau kan? kalau Muhammad jelah kan. kalau ya Muhammadu, bolehlah diterima. Kalau selalunya Rasulullah tu mau kepada mudhaf rasanya. Kan? Tak nak, saja nak confirmkan balik kan kau. Sebab aku faham macam tu. Okey. Tapi selalunya mudhaf je. Okey. Okey, kita sambung sikit je. Asma'ul Khamsah. Asma'ul Khamsah ni selalu orang tak perasan tu adalah Asma'ul Khamsah. Sedangkan dia adalah Asma'ul Khamsah. Okey, apa dia Asma'ul Khamsah tu? Nama pun dah asma'. Dia ada af'al khamsah. Ini Asma'ul Khamsah. Asma' means kata nama. Af'al khamsah means kata kerja. Okay, so sekarang ni kita nak baca Asma'ul Khamsah means kata nama. Kata nama khamsah, 5. 5 kata nama yang khas dalam bahasa Arab. Okay, apa 5 kata nama khas tu? Kata nama khas. 5 kata nama yang special dalam bahasa Arab. Abu, ahu, kamu, fuzu. Abu bapa, ahu abang, fu pakcik, fu mulut, zu maksudnya yang mempunyai. Okay. So, cara nak i'rab benda Asma'ul Khamsah ni, hukum kita dah tahu dah. Dia hukum marf, dia akan maybe
Hukum marfu', hukum mansub, hukum majrur. Alamat kita dah tahu dah. Alamat dia, kita i'rab dia tak tengok baris tau. Kita i'rab dia tengok bil harfi. I'rab alamat bil harfi lah, maksudnya kita tengok perkataan bil waw, bil alif, bil ya. Mauqi' dia hasbal mauqi'. Maksudnya kita tengok dia. Kalau fa'il hukum dia apa? Fa'il marfu' bil waw. Kalau dia adalah mubtada', mubtada' apa? Mubtada' dia mestilah mubtada' marfu' bil waw. Kalau dia dekat kedudukan maf'ulun bih, maf'ulun bih mansub bil alif, macam tu. Okey, macam mana kita nak tengok? Contohlah. Macam ni contohnya. Zahaba Abu Bakrin ila as-suqi. So, Abu kat situ dia kedudukan kat mana? Fa'il dah ada. Lepas fa'il kena fa'il. Okay, fa'il dia akan jadi marfu' lah. Fa'il marfu' bil waw. Okay. Contoh keadaan yang dia jadi mansub. Ya zal jala. Macam tu. Ini kedudukannya tadi macam kita belajar, dia adalah kedudukan munada. Munada apa? Munada maybe munada ni kot. Mudhaf. So bila munada mudhaf, dia kena munada mansub bil fathah. Sebab dia za dengan al-jalali. Macam tu. Okey. Yang ketiga, majrur. Macam mana dia boleh jadi majrur? Okey. Sallaitu wara'a Abi Hanifah. Wara'a. Okey. Wara'a dia adalah zorof. Zorof jenis apa? Zorof jenis zorof makan. Okey. Huruf selepas zorof kena majrur. Jadi cara nak i'rab dia mudhafun ilaih. Sebabnya kalau lepas zorof, selalunya kita akan i'rab dia sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih majrur bil ya sepatutnya. Bukan bil kasrah tau ni, aku silap. Bil ya. Aku silap kat sini. Dia sepatutnya dia i'rab bil harfi. Maksudnya ni dah betul dah. Cuma ini mansub bil alif. Kalau ikut i'rab za ni, yang ni majrur bil ya. Sorry. Saya kat sini silap lah. Okay. Okay, itu je untuk i'rab malam ni. Nanti next week kita belajar af'al khamsah dan seterusnya lah. Kita dah semakin menghampiri lah tajuk i'rab. Kat sini i'rab yang penting ni tajuk i'rab. Kenapa dia kena tahu yang sebelum i'rab ni kena belajar banyak dulu, sebab ni dia memudahkan lah kita nak tahu mauqi' i'rab tu apa sebenarnya. Kalau dia munada, kita dah tahu dah munada dan kita dah tahu dah hukum dia apa. Barulah dia i'rab ni dia tak boleh belajar awal-awal, sebab i'rab ni memang dia akan dependent on ada topik. So kita kena belajar tahu yang lain dulu, baru kita tahu nak i'rab dia macam mana. Okay, itu sahaja untuk nahu lah. Lepas ni kita akan teruskan dengan liquid text. Faham tak nahu ni? Faham je kan? Jelas kan? Faham. Okay. Thank you. Okay, so Jelas. okay. Thank you. Okay, so kita akan teruskan dengan legal text. Hari tu kita dekat surat mana? Aku tak tengok muka surat. Okay, tapi Ustaz kata sampai muka surat 233 kan? Betul, Yang tu maksudnya ikut jilid yang Ustaz bagilah kan? Okay. Sekejap. Okay, so malam ni kita hari tu dah start sampai 219. So malam ni kita sambung 221. Okay, tapi slide aku aku dapat prepare sampai 226 je lah. Tapi nanti kita
Kalau sempat aku akan sambung dengan 227 dan sampai 233, tapi ni kita kena ada lagi satu kelas sebenarnya untuk completekan midterm. Okay, kita start baca. Okay, ni mesra 221 lah. Okay, wa tahrumu hitbatu ala hitbati man sarraha bi ijabatihi man sarraha bi ijabatihi illa bi iznihi. Okay, maksudnya kat sini adalah diharamkan hitbah ke atas perempuan yang telah dihitbahkan. Maksudnya perempuan yang dah bertunang lah basically. Mansuriha bi ijabatihi. Siapa yang telah pun dijawab ke atas hitbahnya. Maksudnya kalau lelaki tu offer dekat seorang perempuan ni nak bertunang dengan seorang perempuan tu, tetapi perempuan tu tak jawab lagi, maka hukum ni tak terpakai. Dia akan terpakai sekiranya perempuan itu menjawab kepada offer tunang yang diberikan oleh lelaki itu. So maka hukumnya adalah tahrum hitbati ala hitbah. Maksudnya bila dah ada jawab, bila seorang lelaki dah bagi hitbah kepada seorang perempuan dan perempuan itu dah menjawab kepada hitbah lelaki tersebut, maka haram hitbah yang kedua masuk ke atas perempuan tersebut, kecuali dia ada ni istisna ni, istisna illa biiznihi. Okay, illa biiznihi. So izin kat sini dia jadi mustasna lah macam kita belajar tadi, tetapi bila mustasna dia ada huruf jar, dia akan jadi majrur kat sini. So dia tak terpakai lah hukum masuk, dia akan jadi majrur sebab ada kehadiran huruf jar. Inilah dia exceptional circumstancesnya. Tak semestinya segala mustasna masuk. Dia akan jadi mustasna majrur sebabnya ada huruf jar. Okay, tu kawan ialah saja nak kait. Okay, biiznihi maksudnya kecuali dengan keizinannya. Keizinannya tu nya siapa? Nya tu adalah nya yang al-khatib al-awwal. Maksudnya orang yang bertunang yang pertama. Kejap. Okay, sekiranya al-khatib al-awwal telah memberikan keizinan kepada lelaki tersebut untuk melakukan hitbah yang kedua ke atas mar'ah yang telah al-mar'ah al-mahtubah tu, maka dibolehkan. Okay. Okay, so kat bawah ni adalah kaul syarih. Apa tadi itu? Izin siapa? Al-khatib al-awwal. Orang yang pinang. Orang yang peminang. Si lelaki yang meminang yang pertama itulah. Oh, kena dapat izin dia. Kena dapat izin lelaki yang mengoffer untuk bertunang dengan perempuan tu yang pertama. Itu kalau dia bagi, maka yang hitbah yang kedua tu boleh berhitbah yang kedua ke atas perempuan tu. Okay, so kalau dia dah jawab hitbah khatib al-awwal. Kecuali ni maksudnya dia dah jawab lah. Maksudnya walaupun dia dah jawab tetapi dibenarkan oleh khatib awal tu, maka boleh lah. Okay. So dekat qaul syarih tu dia kata tahrimul hitbatu al-mar'ati al-mahtubah illa ma'a zuhuri ridha. Maksudnya zuhur ridha bitarki la li ghurbati hayah wa nahwahu. Maksudnya al-khatib al-awal tu memang kena redha lah. Macam dia memang redha, dia memang consented untuk tinggalkan pertunangannya untuk bagi chance kepada pertunangannya yang kedua. Dan la li ghurbati hayah tu masih bukan sahaja macam nak fine macam tu. Dia memang redha lah, consented. So maka boleh lah, maksudnya tak haram untuk hitbah ala hitbah sebab dah diizin. Okay, ni bina'an ala hadis yang kata la yahtubar rajul ala hitbati akhihi. Maksudnya tidak berhitbah ke atas hitbah maksudnya akhihi hatta yatruka al-khatib
qablahu. Al-khatib qablahu ni adalah khatib al-awwal. Au ya'zuna lahu al-khatib. Okay, apa maksud daripada hadis ni? Al-ma'na fihi, ni adalah daripada qaul syarih. Makna fihi min izai wa taqati'. Taqati'. Sawa'un akana al-awwal musliman am la, muharraman am aula. Maksudnya dekat sini dia kata sebabnya maknanya adalah kenapa haram untuk berkhitbah ala hitbati ahi, sebabnya fihi iza. Maksudnya dia akan menyakiti hati hati orang yang berkhitbah awal tu, yang al-khatib al-awwal. Wattaqat, tengok tu maksudnya memutuskanlah hubungan silaturahim macam tu. Sawaun akan la awal musliman amla muharraman amla. Kalau tengok kat qaul syarih, dia macam kata even if al-khatib al-awwal tu muslim ke tak, mahram ke tak. Maksudnya macam kalau kita dah belajar, of course lah, memang dalam qaul syarih dia kata of course kalau kafir memang tak boleh pun nak kahwin. So maksudnya hukum ni apa yang syarih tu terangkan dia adalah yang makna am lah. Maksudnya umumil ayat dia adalah sebab dia hitbati rajul, dia bukan hitbati muslim. Macam itulah fahamannya daripada qaul syarih ni. Kata tak kisah pun siapa yang al-khatib, janji dah ada al-khatib hitbah awal, hitbatil ula, so maksudnya tak boleh datang hitbah yang kedua. Hitbatil ula tu maksudnya hitbah yang dah dijawab lah. Maksudnya kalau dah ada hitbah dan dah dijawab oleh perempuan tu, maka tak boleh kecuali izinnya. Tak kisahlah hitbah awal tu sah ke tak. Macam tu. Okay. Wa zakara al-akh, dia sebab qaul syarih kata zakara al-akh tu fil khabar jarra ala ghalib. Maksudnya secara kebiasaannya lah, al-akhihi tu tak semestinya macam muslim ke tak ke, sebab dia menunjukkan ghalib. Secara ghalib tu maksudnya kebiasaannya, kita akan panggil brother macam tu. Macam itulah. Tu berdasarkan qaul syarih lah. Okay. Dan dia ada banyak-banyak discussion. So aku just point out apa yang penting je lah. Okay. Fa'illam yajib walam yarud lam tahrum fil azhar. Okay, fa'illam yajib maksudnya sekiranya tidak dijawab, walam yarid tu maksudnya tidak di-reply, tak ada reply. Okay, lam tahrum fil azhar. Okay, tidaklah diharamkan dari pendapat azhar. Okay, maksudnya bila dia cakap al-azhar ke al-asah ke, okay, maksudnya maybe akan ada hilaf. Okay, apa hilaf tu? Nanti kita baca. Okay. Fa'illam yajib walam yarid, sekiranya tidak dijawab dan tidak di-reply, bi'an sakata an tasrih, masakatan an tasrih maksudnya dia diam daripada tasrih tu, lil khatib bi ijabatihi au radda, maksudnya sakata anir rad, dia diam daripada reply. Okay, maksudnya dia tak jawab apa. Itulah maksudnya fa'ilam tajib walam yarid tu. Dia diam je. Okay. Ataupun dijawab au zakara ma yash'ur birida, ataupun dijawab tetapi dia jawab menolak lah. Dia akan cakap la ghurbati anka, aku memang tak suka kau. Perempuan tu lah cakap. So maksudnya itu pun dikira yang tidak menjawab. Kalau tidak menjawab maka tak haram untuk datang hitbah yang kedua. Okay. Tanbih kat sini, nazara ila ma yabdu fi, sorry, ini tak penting. Okay. So dekat sini pendapat azhar ni, okay, kan dekat sini dia cakap fi azhar kan. Okay. Al-azhar maksudnya akan ada hilaf. So apa dia hilafnya? Al-azhar kata la yahrumu al-hitbat, al-hitbatu ala man la yasrih bil ijabah. Maksudnya tidaklah haram untuk siapa yang
untuk berhitbah yang kedua tu sekiranya hitbah yang pertama tu tak dijawab. Sebab apa? Sebab ini berdasarkan hadis yang selalu kita dengar, dan hadis ni pun Ustaz Zainuddin pun cerita juga. Hadis yang Fatimah binti Qais tu, dia tanya Rasulullah, Fatimah binti Qais tanya Rasulullah sebabnya dia ada Muawiyah dan Abi Jaham datang untuk bertunangannya. Tapi Fatimah binti Qais ni dia tak tahu nak pilih Muawiyah ke nak pilih Abu Jaham. Maka ditanya kepada Rasulullah. Okey. Dan Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, Abu Jaham tu dia ada macam tongkat macam tu kan. Dekat maksudnya suka pukul orang lah. Kalau Muawiyah tu macam tak kaya sangat, maka bernikahlah dengan Usama bin Zaid. Maksudnya kat sini berdasarkan hadis yang ini, maksudnya hadis yang ini menunjukkan bahawa Fatimah binti Qais tu tidak menjawab hitbah Muawiyah dan hitbah Abi Jaham. Maka dengan tidak menjawab hitbah tu, maka bolehlah dia bolehlah Usama ni masuk dalam line. Itu maksud daripada maksud yang apa? Dalil yang digunakan oleh Qaul Al-Azhar. Wajhu dilah dia kenapa? Anna Abu Jaham wa Muawiyah hitbaha wa hitbah li'annaha lam takun ajabat wahidan minhuma. Sebab Fatimah binti Qais ni tak menjawab pun. Walaupun ada Muawiyah, Abi Jaham tu kan, dia tak menjawab pun kat dua-dua tu. Maka Usama pun bolehlah masuk lain. And antara Muawiyah dan Abu Jaham tu pun masa tu dah dua hitbah juga. Dia tak menjawab Muawiyah. Sebab tu boleh Abu Jaham macam tu. Okay. Kalau kita kata azhar, maka dia akan ada muqabil azhar. Maksudnya dia pendapat kedua. Ini cara kita sebutlah pendapat. Sorry, ini bukan taqabil, dia muqabil. Okay. Muqabil tu, apa makna muqabil? Muqabil maksudnya bertentangan. Kalau kita asah, dia ada muqabil asah. Azhar dia ada muqabil azhar. As-sahih dia ada muqabil as-sahih. Macam tu. Muqabil maksudnya opposite. Macam tu. Muqabil al-azhar, kalau azhar kata la yahrum, tak haram, muqabil azhar kata haram. Kenapa? Taharumu di itlaqil khabari. Maksudnya tak haram sebab mutlaknya khabar. Khabar tu maksudnya khabar tu means hadis lah selalunya. Hadis. Waqat'i bil awal fi as-sukut li annaha la tabtulu syai'an. Okay, maksudnya point dekat sini, point dia adalah khabar ni adalah itlaq. Itlaq tu maksudnya mutlak lah. So dia tak suruh pun, berdasarkan hadis ni tak ada pun kata yang perempuan tu kena menjawab kepada hitbah yang pertama. Dia kata jangan la yahtubu ar-rajulu ala hitbati ahihi je. Tak kisahlah sawaun akana hitbatil awal yujab amla, kan. So berdasarkan kemutlakan hadis ni, maka sebab itulah timbul muqabil azhar kata haram juga. Tak kisahlah dia jawab ke tak, perempuan tu jawab ke tak, maka hitbah yang kedua akan jadi haram juga. Biitlaqil khabar. Okay. Wa man tushira fi khatib zakara musawihu bisidqi. Okay. Yang ni wa man tushira ni macam, dan ni apa masalah dia adalah masalah al-istisyarah fil hitbah. Maksudnya consultation lah. Dia macam bukan consultation lah, dia macam rundingan, macam nak bertanya macam okey ke tak, macam tu. Ni macam kita nak describe physical antara dua pasangan tu lah. Wa manis tushira, sesiapa yang dirundingkan fi khatib. Khatib ni maksud siapa? Khatib mestilah rajul tu kan. Maksudnya lelaki tu ditanyalah. Maka zakara musawihu bisidiki. Apa maksud ayat ni? Kita tengoklah dekat Qaulul Syarih. Wa manis tushira fi khatib
khatib au mahtubah au ghairihima mimman arada al-ijtima'i alaihi. Sesiapa yang dia macam dirunding untuk bertanya sama ada daripada lelaki tu ke ataupun perempuan tu ke ataupun selain daripada tu ke, contohnya wali diorang yang nakkan perkahwinan diorang, nahwi muamalat atau mujawara ka riwaya anhu wal qira'at alaih. Maksudnya dia ceritakanlah macam dia kena ceritakanlah tentang diri dia, tentang diri dia lah. Kalau tengok ustaz kata kena terangkan macam mahasin, kena terangkan uyub, macam tu. Maksudnya kita kena ceritalah macam saya sebenarnya tak pandai ni, macam tu lah. Okay, dan kalau kita baca qaulu syari dia akan cakap zakara al-mustashar jawab. Okay, dia akan ada perbincangan lah sama ada yang rundingan tu Sam kata jawaz dalam fi rawdah, dalam kitab-kitab ni Sam kata wajib dia ceritakan keaiban dia ceritakan kebaikan dia, macam tu. Sebabnya dia Sam explain kat bawah tu macam kita berjual belilah juga. Dalam baik kita kena cakap lah, okay, produk ni ada defect. Macam itulah, sebab itulah Sam kata wajib. Sebab dia macam kalau kita baca qaul syarih, Sam kiaskan kepada baik lah. Dia macam kalau kita baik, kalau kita nak jual, kita kena describe, okay, produk ni dia ada defect sekian. Macam itulah juga dikiaskan kepada pertunangan. Apabila kita nak bertunang, kena pasangan tu cerita apa keaiban yang dia ada. Musawi, itulah musawi tu. Musawi tu maksudnya equivalent to him lah, apa yang dia punya keaiban, apa dia punya mahasin. Okay. Maksudnya zakaram musawihu tu maksudnya unyubahu bisidqi. Maksudnya dengan jujur. Tak boleh nak tipu dia adalah perfect 100%, tak boleh. Maksudnya kita kena sebut juga apa yang kita lemah, apa yang kita tak boleh. Contohnya dia tak pandai masak, cakap lah macam, oh sorry lah, ni tak pandai masak, macam tu. Okay, bisidqi lah. Sebab apa? Liyahzar. Sebab dia ada hazar, maka kita nak kena berhati-hati kat situ. Badalan lin nasihah la liiza. Maksudnya istisyarah ni adalah la liiza, maksudnya bukanlah untuk mendatangkan sakit hati, bukanlah untuk menyakitkan hati, tetapi untuk nasihat sahaja. Dia dan ni istisyarah ni ini terbina berdasarkan hadis Fatimah binti Qais lah. Fatimah, macam mana Fatimah binti Qais tu? Fatimah binti Qais tu maksudnya dia tanya Nabi macam mana orang yang berhitbah ni. Nabi ceritalah yang kalau Abi Jaham ni dia ada tongkat selalu pukul orang. Kalau Muawiyah ni dari segi harta kurang sikit. Macam itulah istisyarah dia berlaku. Dan istisyarah ni adalah untuk nasihat ataupun untuk yahzar lah. Maksudnya berhati-hatilah. Bukannya untuk kutukan. Izak ni macam mau kepada menyakitkan hati, kutukan, macam tu. Okay. Setakat ni faham kan? Faham. Okay. Thank you. Okay. So kita teruskan. Dah berapa set? Okay. Berapa? Okay. Wa yustahabbu taqdimu hitbati qabla hitbat. Taqdimu khutbati qabla hitbati. Bacaan dia adalah khutbah dan hitbah. Tu adalah penting tu. Maksudnya bukan taqdim hitbah, dia taqdim khutbah qabla al-hitbah wa qabla al-aqdi. Okay. Okay, macam mana nak apa maksud dia kat sini? Maksud dia kat sini adalah kita kena maksudnya kalau lelaki tu nak meminang perempuan tu, lelaki tu kena macam some sort of berkhutbah lah, bagi ucapan sedikit
Apa ucapan dia? Ucapan dia macam alhamdulillah, apa-apa yang alhamdulillah sampai yang panjang-panjang tu lah. Macam tu lah macam kita berkhutbah qabla al-hitbah, sebelum pertunangan. Then sebelum akad. Kenapa dia sebut sebelum akad ni? Akad ni maksudnya sebelum nikah lah. Kenapa dia sebut kat sini? Ni kita we shall see lah kenapa dia sebut qabla akad, sebab qabla hitbah pun dah maksudnya qabla akad kan. Okay. Kat sini kalau kita tengok kalau syarih dia, yustahabu lil khatib au naibihi, maksudnya yustahab tu maksudnya digalakkan ataupun disunatkan kepada khatib atau orang yang nak bertunang tu ataupun naibnya, wakil dia, takdimul khutbah. Maksudnya kena berkhutbah sikit lah. Apa dia berkhutbah tu? Wahia, apa dia khutbah tu? Inilah definition dia. Wahia al-kalam al-muftatihun bihamdillah. Maksudnya kalam yang dibuka dengan pujian-pujian kepada Allah. Maksudnya kena start lah macam alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu macam tu. Wassalatu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu dimulakan dengan ni al-muhtatim bil wasiyah wa du'a, dan diakhiri dengan wasiat, maksudnya pesanan-pesanan ataupun doa. Macam kita tengok khutbah lah, khutbah raya kan, macam tu lah. Dia dimulakan dengan alhamdulillah dan diakhiri dengan doa. Okey. Sebab apa? Kenapa di yustahabbul khutbah ni? Sebabnya dia adalah berdasarkan hadis. Hadis apa? Kullu amrin zibarin la yubda fihi bihamdillah fahuwa abtar, ataupun fi riwayah ukhra dia kata fahuwa aqta. Maksudnya, apa maksud hadis ni? Hadis ni kata setiap perbuatan kita, setiap perbuatan yang mendatangkan manfaat lah, maksudnya yang contohnya kita buat kerja ke, kerja seharian kita, belajar, tolong ibu apa, macam tu lah. Kullu amrin zibalin lah tu. La yubda fihi bihamdillah, yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah, maksudnya pujian-pujian kepada Allah, fahuwa abtar, maka perbuatan itu terpotong. Macam tu. Apa maksud terpotong tu? Kalau kita tengok perbahasan, maksud terpotong tu maksudnya kurang kualiti dia. Dia akan, maksudnya contohnya kalau kita nak buat satu kerja, tak mulakan bismillah ke, alhamdulillah ke, so dia akan kurang sikit kualiti dia. Macam tu. Maka fayahmidullahul khatib, maka al-khatib ni akan kena ni lah, sebut alhamdulillah, wa yusalli ala nabi, kena berselawat kepada nabi, wa yusi bi taqwallah, dan dia kena buat pesanan. Wasiah kat sini bukan buat wasiat, tetapi mau kepada buat yusi, maksudnya berwasiat pula, membuat advice ataupun peringatan untuk bertakwa kepada Allah, macam tu. Okey. Qabla al-hitbah. Bila nak alhamdulillah apa bagai ni? Alhamdulillah apa bagai tu kena datang sebelum hitbah tu. Maksudnya dia tak boleh, bukan tak boleh lah. Maksudnya tidak digalakkan, sebab yustahab kan. Okay, tidak digalakkan kalau kita nak bertunang, dia terus kata terus terjah je rumah orang tu, kata macam, oh pakcik saya nak nikah anak pakcik. Tak boleh. Dia kena ada proper occasion. Ni yang cara yang mustahabnya lah. Cara yang digalakkan adalah start dengan bismillah, alhamdulillah apa semua, barulah dah habis doa semua, barulah kami datang nak meminang. Macam tu. Itu maksud ayat ni. Okey. Qabla al-hitbah tu maksudnya iltimas at-tazwij. Iltimas at-tazwij tu maksudnya sebelum kita nak request untuk berkahwin lah, maksudnya dia cakap kami meminang anak pakcik itulah, macam tu. Jitu khatiban, maksudnya kami datang untuk bertunang. Okey, itu qabla hitbah kan. Tapi kenapa qabla akad pula dia sebut kat sini? Kita tengoklah qaul syarih, dia kata kenapa pentingnya. Kalau ialah macam kita faham lah, kalau takdim khutbah qabla hitbah, dia confirm lah qabla akad juga. Tapi kenapa dia sebut qabla akad kan? Okey. Kalau kat qaul syarih, dia ada explain qala al-Jalal al-Balqiyani ni,
محل استحباب تقديم الخطبة في الخطبة جائز فيها تصريح إما الخطبة التي لا يجوز إلا تعريض فلا يستحب فيها الخطبة على الخطبة. Faham tak? Macam ni. Okey. Apa maksud dia kat sini? Kat sini kalau yang Al-Jalal Al-Balkiani kata, kalau yang istihbab takdimul khutbah fil hitbah qabla al-hitbah ni, yang pertama ni adalah bagi orang yang boleh tasrih berkhitbah. Maksudnya dia boleh nak cakap kami nak minang anak pakcik ni, macam tu. Dia untuk golongan yang boleh berkhitbah secara tasrih. Maka qablal akad ni adalah untuk second golongan yang tidak boleh berkhitbah secara tasrih tetapi boleh berkhitbah secara ta'rid. Kalau dia berkhitbah secara ta'rid, khutbah dia tak semestinya datang qablal hitbah, dia asalkan datang qablal akad. Ingat tak ni minggu lepas kita belajar tajuk yang siapa yang boleh ta'rid, siapa yang boleh tasrih. Okey, kita tengok sikit lah. Siapa yang boleh ta'rid, siapa yang boleh tasrih. Sekejap. Kita sajalah nak revise recap last week punya. Sekejap Okay. Inilah dia. Ni yang kita dah belajar last week lah. Kalau kat sini memang semua yang perempuan berada dalam hitbah, berada dalam iddah, tasrih tak boleh. Tetapi yang boleh ta'rid siapa? Ni dua golongan ni. Yang bila dia dalam iddatul wafat. Sebabnya bila iddatul wafat, listihalah. Maksudnya mustahil zauj dia untuk datang balik kat dia. Jadi dia bolehkan khitbah tetapi secara ta'rid. Kalau kat sini talak bain. Talak bain dia ada khilaf. Qaul Azhar kata boleh. Sebenarnya talak bain mustahil juga suami dia datang, tetapi contohnya kalau dia dah talak 3 kan, hampir mustahil juga sebabnya dia kena ikut syarat-syarat. Dia kena tunggu dia kahwin, kena watik, lepas tu kena kahwin baru tu ceraikan dia juga, barulah dia boleh. Tu maksudnya hampir mustahil tu, maksudnya kalau Azhar dia bagi juga hitbah secara ta'rid. Itulah sekadar kita nak recap balik siapa yang perempuan yang boleh hitbah secara ta'rid. Kerana apa? Sebab dia ada relevansi dengan tajuk kita lah. Okay, sekejap. Okay, sambung kan? Okay. Yang second kategori ni adalah yang untuk ta'rid. Okay. Wala yustahabbu fiha al-khutbatu qabla khitbah. Dia tak adalah digalakkan berkhutbah sebelum khitbah sebabnya khitbah dia pun secara ta'rid kan. So technically tak adalah khitbah kat situ. Okay. Ni adalah perbahasan yang panjang. Maksudnya kat sini maksudnya kat sini dia nak just kata kalau nak berhitbah tu kenalah cakap Alhamdulillah apa panjang ni, macam tu. Dan yang panjang-panjang ni kita kata hazil khutbatul hajah. Maksudnya khutbah yang berhajat. Kalau dia khutbah yang ada Alhamdulillah apa bagian, khutbah yang berhajat. Al-hajah ila al-hitbah. Okay. Next.
Okay, walau khataba al-waliyu. Dan sekiranya khataba tu yang al-khatib tu adalah wali. Wali perempuan tu yang berhitbah kan. Selalunya kalau nak berhitbah ni rojul tu. Faqala az-zawj. Dan kita kena perhatikan juga kalau kat Qaul Syarih ni, di samping wali tu berhitbah, dia dah bagi sekali dengan ijab macam tu, wa aujaba kan. Contohnya dia kata alhamdulillah bla 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 bla. Lepas tu dia akan cakap zawajtuka. Maka faqala az-zawj, yang ni kalau kita ingat ustaz cakap, walaupun dia dah kata kat situ kalimah zauj, tetapi technically in technical sense dia bukanlah zauj, sebab az-zauj ni ba'dama nazkur yang kata qabil tu nikahaha, tu barulah dikatakan zauj. Lakin kalau dia tak sebut qabil tu nikahaha, itu belum lagi zauj. Tetapi kenapa disebut zauj kat sini adalah kerana kalau ikut ustaz terang sebabnya event tu hampir berlaku. Disebabkan itu dia sebut je rojul tu sebagai zauj. Okay. Maka kalau wali dia bagi berhitbah dan di samping hitbah tu dia bagi sekali ijab. Contohnya lepas hitbah ni dia akan sebut zawajtuka. Zawajtuka binti, contohnya binti fulana macam tu. Dan lepas tu baru lepas wali dia bagi ijab macam tu, lepas tu baru rojul tu sebut alhamdulillah, baru nak bagi khutbah lah kiranya. Alhamdulillah wassalati ala rasulillah qabil tu. Okay, maksudnya kan tadi kan dia wali dia tu bali dia yang berkhitbah kan, then maksudnya on behalf of the mar'ah tu lah. Dan di samping khitbah tu dia bagi terus ijab macam tu. Tetapi lepas ijab tu dia ada baru nak khutbah masuk in the middle. Maksudnya dia baru sebut alhamdulillah bla 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 bla, barulah qabil tu. Maksudnya kat sini perbahasan dia, masalah dia adalah dia ada pemisahan di antara al-fasil, istilah dia al-fasil ataupun tafsil baina al-ijab wal qabul. Dia ada fasil kat situ, dia ada yang memisahkan antara ijab dan qabul, iaitu khutbah. Alhamdulillah baru qabil tu. Okay. So kat sini apa hukumnya? So sahha nikahun ala as-sahih. Maksudnya pendapat yang sahih kata masih sah nikah tersebut walaupun terdapat benda yang memisahkan, iaitu khutbah tu antara ijab dan qabul. Okay. So kat sini dia kata sahha nikah ma'a tahalluli. Maksudnya tahalluli tu with the interference tau. With the interference of khutbah baina lafzaihima. Apa yang baina lafzaihima ni? Lafzaihima ni adalah lafzu ijab dan qabul. Maksudnya ijab yang pertama itu datang sekali dengan hitbah kan. Hitbah, lepas tu ijab terus, lepas tu ada khutbah pula. Sebabnya kenapa ada khutbah pula kat sini? Sebabnya ni situation yang lain. Sebabnya situation yang berbeza dengan situation tadi. Situation tadi adalah situation di mana rojul yang start, lelaki yang start, tetapi yang ni wali yang initiate. Sebab itulah bila wali pula initiate, khutbah dia datang liwat sikit macam tu. Tapi tak apa, sebabnya asalkan qoblal akad, qoblal nikah, then khutbah tu adalah amrun mustahabun. Apabila amrun mustahabun tu maksudnya tak wajib pun nak berkhutbah. Dia akan jadi istihbab je. Istihbab tu maksudnya digalakkan. Okay. Faqala az-zawj qabla al-qabul alhamdulillah. Ni lah maksudnya lah, sebelum diterima dia cakap alhamdulillah. So pendapat yang sahihnya adalah still sah
walaupun ma'a tahallul, walaupun terdapat intervening, macam itulah, intervening words antara ijab dan qabul. Okay. Kerana apa? Li'anna al-mutakhallil, the one that interfere, min masalihil aqdi, maksudnya adalah satu benda yang baik. Maksudnya untuk membaikkan akad tu, maksudnya dia lebih baik lah kalau kita cakap Alhamdulillah apa semua, lepas tu baru cakap saya terima nikahnya, macam tu. So dia adalah satu benda yang baik. Fala, bila dia satu benda yang baik, fala yaqtu al-muwalah. Al-muwalah ni kan macam al-muwalah tu kan maksudnya berterusan kan. Dia tak boleh ada gap between that. Itu panggil muwalah. Fala yaqta al-muwalah, dia tak terpotong tu muwalah walaupun terdapat khutbah di antara ijab dan kabul tu. Dan kalau tengok qaul syarih, dia terangkan, dia bagi kias ke atas, iqamah bainas salatai al-jam. Kalau solat jamak, contohnya solat jamak Zuhur Asar, dia kena, syarat dia kan kena mualah kan. Tetapi dia kata contohnya kalau iqamat, tiba-tiba masalah dia tiba-tiba iqamat pula. Maksudnya lepas dia solat yang jamak Zuhur tu, sebelum solat jamak Asar tu, iqamat pula kat tengah-tengah tu. Maka iqamat tu tidak, macam merujuk kepada qaul syarih, iqamat tu tidaklah memutuskan mualah antara dua-dua solat jamak ni. Begitu juga dengan situasi di antara khutbah baina al-ijab wal qabul. Al-thani adalah kalau kita ada sahih, dia ada muqabil as-sahih. Muqabil as-sahih tu maksudnya tak sah lah. Tak sah li'anna al-fasil. Al-fasil tu maksudnya the one that separates. Apa yang separates tu? Khutbah tu lah yang separates. Laisa minal aqdi. Maksudnya intervening words tu bukanlah sebahagian daripada akad. Maksudnya tak sah lah sebabnya dia kena mualah. Maksudnya lepas dia cakap zawaj tukar ni, dia kena terus qabil tu. Macam tu. Tak boleh nak pada panjang kat tengah-tengah sebabnya itu bukannya akad. Dia akad macam kita akad jual beli, saya jual kepada awak sekian-sekian. Dia kena cakap saya terima. Dia tak boleh nak cakap penny bla 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 macam tu. Okey, lepas tu baru cakap terima kan. Tak boleh lah macam tu. Itu menurut qaul ni. Okey. Sikit lagi, 2 slide lagi. Okey, qultu as-sahih la yustahabbu. Wallahu a'lam. Okey. Yang ni. Dia bersambungan ni. Ni bal yustahabbu zalika. Ni Sam kata mustahab perbuatan khutbah ni sebelum qabul. Maksudnya digalakkan lah untuk berkhutbah sebelum qabul. Tetapi pendapat sahih kata la yustahab. Wallahu a'lam. Ni kultu adalah pendapat tarjihan min Imamin Nawawi. Kita kena ingat tarjihan min Imamin Nawawi, wallahu alam adalah kalam khatiman di Imamin Nawawi. Li tarjih di Imamin Nawawi. Macam tu. Okey. Kultu as-sahih wa sahahu al-azkar la yustahabu zalika. Maksudnya pendapat yang sahih tak adalah digalakkan. Maksudnya digalakkan adalah terus untuk accept. Tak digalakkan untuk berkhutbah pula sebelum terima tu kan. Jadi annahu lam yarudda fihi at-tawqif. Tak boleh ada macam gap lah. Bal yastahabbu tarkuhu. Dia bukan sekadar tak digalakkan, maka digalakkan untuk tinggalkan benda yang separatekan antara ijab dan qabul. Lepas ijab je kena terus accept. Dan ni pendapat ni adalah pendapat yang Ibnu Yunus bla bla bla. Okey. Fa in tala dzakara fasil lam yasih. Maksudnya sekiranya berpanjangan benda yang disebut tu berpanjangan, tu akan menjadikan benda tu tak sah. Tak sah apa? Tak sah akad tu lah, akad ijab dan qabul tu. Sebab apa? Wal aula an yahmil al-butlan ala ma iza tala. Kama qala fa in tala arfan.
ذكر فاصل بين إيجاب والقبول بحيث يشعر بالأعراض عن القبول. Maksudnya, apa yang dimasukkan kat sini, apa yang memanjang-manjangkan di antara ijab dan qabul, maka itu akan menjadi tak sah. Sebab apa? Sebab bihaitsu yash'ur bil i'rad an qabul. Maksudnya itu indicate bahawa kalau benda yang panjang-panjang tu dia akan i'rad, maksudnya dia akan dia menolak dia akan menolak qabul tu. Maksudnya qabul tu menunjukkan bahawa macam nak menolak lah macam tu. Lam yasih an-nikah jazman li'annu yash'ur bil i'rad. Macam tu lah. Maksudnya, maka tak sah nikahnya sebabnya bila dah ada ijab, dipanjang-panjangkan, ada gap masa kat situ. So dah lama-lama cakap baru nak qabul. Itu menurut pendapat ni tak sah lah. Sebab dia menunjukkan macam rasa tak nak. Macam tu. Innama yasih an-nikah bi ijab wa huwa zawajtuk. Okay, ni adalah tajuk ijab lah. Oh yes, betul-betul tajuk ijab barulah. Innama yasih an-nikah bi ijab. Okay. Sah nikah tu dengan syarat pertama nikah adalah sirah kan. Sirah tu apa? Sirah tu terbagi kepada dua. Satu ijab, satu qabul. Okay. Sah satu nikah itu dengan ijab. Maksudnya kena ada offer. Bahawa zawajtuka atau ankahtuka. Ni sahaja istilah yang digunakan di dalam kitab. Maksudnya kena guna dua istilah ni sahajalah. Wa qabul bi an yaqul az-zawj tazawwaj tuha au nakahtuha au qabiltu nikahaha au qabiltu tazwijiha. Maksudnya kat sini dia guna antara dua perkataan je. Zawaja ataupun nakaha. Dan terima pun kena guna zawaja ataupun nakaha. Wa huwa qawlu awwali. Wali kata, aku zawajkan ataupun aku nikahkan ibnati. Matalan. Wa qabul bi an yaqul tazawwajtuha au nakahtuha au qabiltu nikaha. Maksudnya dia kena guna dua perkataan ni lah. Dan kalau kita tengok, dia ada perbahasan panjang lah kat situ. And dia kata kena and dia ada sebut juga macam walaupun dia tak sebut maf'ul kat sini, maf'ul tu maksudnya siapa, sepatutnya dia kena sebut. Contohnya qabil tu nikah siapa, macam tu. Okay. Dan tanbih ni, kat tanbih tu la yushtarat at-tawafuqi al-waliyu waz-zawj fil lafzi. Apa maksudnya? Maksudnya macam ni. Maksudnya tak mensyaratkan tawafuk. Tawafuk tu maksudnya pertemuan. Bertemu al-wali waz-zawj fil lafzi. Maksudnya lafaz antara wali dan zawj tak semestinya bertemu. Contohnya sekiranya wali menggunakan perkataan zawaja, maka dan zawj tu menggunakan perkataan nakaha, maka itu boleh sebabnya tidak disyaratkan tawafuk fil lafzi. Sekadar perbezaan daripada segi lafaz sahaja. Maka bukanlah perbezaan daripada segi makna. Maka itu adalah boleh. Dan kalau kita baca dalam qaul syar'i. So kalau contohnya ijab dia datang macam zawajtuka, tiba-tiba zawj dia cakap qabiltu nikahaha, bukannya tazawwajataha. Okey. Maksudnya tak menggunakan perkataan zawaja lah. Okey, maka kat sini nikahnya akan jadi sah juga sebabnya dia bukan tawafuk, dia tawafuk fil makna je lah, bukan tawafuk fil lafz. Okay. Dan yatim sihhatul kaun, and dia akan jadi sahih juga. Okay, itu sahaja untuk malam ni. Okay, syukran jazilan, jazakumullah khairan. Kalau kita tengok dia ada lagi sikit, kalau kita boleh je nak buat satu kelas habiskan sampai 2-3 tu. Kalau nak tengok, kalau nak daripada awal kena tengok recording lah. Okay, tapi macam aku sempat prepare sampai slide tu je. Tapi kita boleh je nak ada lagi tu follow up
kelas untuk habiskan lagi sikit je pun. Slide ni adalah 226. So ada lagi sum sampai 233. Tak apa tu nanti kita tengok nanti. Okey. Faham kan? Betul tadi tu kiranya kena guna antara zawaja dengan nakaha dua tu je lah Ya. Maksudnya tak boleh. Kalau tengok Qaul Syarif pun dia kata kena guna do tu je. Maksudnya selain tu tak boleh lah. Ni ikut Imam Syafi'i lah. Lepas tu yang tadi kan yang yang slide sebelum last tu, surat 8 ni lah. Ni ke? Ke sebelum ni? Ya bukan. Mana? Ni. Kultu sahih la yustahab ni Imam Nawawi lah. Maksudnya Imam Nawawi ikutkan la yustahab Betul. Maksudnya Imam Nawawi kata tak digalakkan. Tak digalakkan apa? Dia kena tahu tu. Tak digalakkan apa? Tak digalakkan untuk cakap Alhamdulillah sebelum qabul tu. Sebabnya maksudnya terus qabul tu je. Yes, betul. Maksudnya tak boleh ada interference pun antara ijab dan qabul tu. Sebabnya some kata yustahab. So Imam Nawawi kata la yustahab. Macam tu. Ya Alhamdulillah khutbah tu lah kan. Ya. Dia ni circumstances yang berbeza. Sebabnya khotib dia datang daripada wali tu. Faham tak? Khotib dia datang daripada So wali tu yang comes first. Kalau kita tengok sebelum-sebelum ni, rojul tu yang first forward kan. Tapi kat sini wali dia yang offer dulu. Macam tu. So yang cakap Alhamdulillah ni Zauj tu lah. Zauj. Maksudnya maksudnya wali dah datang dulu dan dia macam terus ijab kan. So Zauj ni baru nak berkhutbah. Dan sebelum qabul tu dia baru nak khutbah. So persoalan isu dekat sini adalah sama ada boleh ke tak Alhamdulillah tu sebelum qabul. Tu isu dia. Kalau ikutkan khutbah tu wali yang bagi sebelum ni. Macam kalau yang kita bincang yang general dulu dia adalah rojul tu. Maksudnya kalau ni normal. Macam lelaki datang kan. Lelaki datang kat rumah perempuan tu, dia tak adalah terus cakap kami datang nak minang. Tak adalah, dia kena macam Alhamdulillah bla 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 sampai akhir kena cakap taqwallah apa bagai tu. Barulah cakap kami sebenarnya datang nak minang. Macam tu. Itu normal circumstances lah. Tapi ni berbeza bilanya yang pertama yang datang tu wali. Faham tak? So khutbah dia datang sebelum qabul. Faham tak? Dia situasi yang berbeza lah. Okay. Nampak dah. Alright. Okay. Yang lain apa-apa nak tanya? Nak tanya Biku nak buat kelas bila ni? Okay. Esok pun boleh juga. Okay. Kalau esok malam kan? Yelah. Esok kena Isnin. Malam tu kan. Esok. Biku nanti boleh ke bincang soalan? Bincang soalan? Soalan apa? Soalan, ada contoh soalan saya lepas. Aku tengoklah kalau aku sempat study semua. Aku pun kena revise balik. Yelah. Tengoklah macam fokus kita adalah habiskan dulu. Nanti aku share lah set-set ni. Okay. Macam kita habiskan dululah sampai 233 kan? 233. Kita habiskan dulu lah. So sekarang ni kita dapat 226 sekarang ni. So ada lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 muka surat lagi. Sempat je. Sempat. Nasib baik saya bagi tahu sampai musa apa kan. Kalau tak aku dah risau dah. Sampai musa mana ni? Tak aku semua. Okay.
Kalau ada contoh soalan selepas, share lah. Yang ada tu boleh share. Okey, boleh. Okay. Yang lain apa-apa nak tanya? Stop sharing. Nak tanya Nahu boleh, nak tanya ni boleh. Okay lah, tak ada apa-apa kan. So kita Angela malam ni. Thank you. Syukran jazilan. Thank you. Thank you, Ustaz. Okay. Terima kasih. Thank you, Biko. Thank you.